Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ini kita akan teruskan dengan bab yang terakhir iaitu 10.1. Kita tengok dulu ancaman alam sekitar. Okey, fokus untuk bab ni kebanyakannya akan masuk esei dan secara dia akan buat soalan bentuk dalam kebat punya soalan. Okey. Lepas tu pemikiran alas tinggi, maksudnya bila konten tu kamu tahu tapi kamu kena proses dia punya konten tu kepada mengikut kehendak soalan. Okey. So kita tengok dulu apa maksud kelestarian alam sekitar. Kelestarinya alam sekitar ni bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa ia mengalami kekurangan atau penurunan sumber. Maksudnya dalam jangka masa yang panjang, tahun sekarang sehingga katalah 100 tahun akan datang, bagaimana manusia kena memastikan kelestarian alam sekitar supaya sumber air kita kekal sama, hutan kita kekal sama, okey. Kita tidak mengalami kekurangan sumber semula jadi ataupun kualiti alam sekitar. Okey, apa pentingnya kelestarian alam sekitar ini? Supaya anak cucu kita, cicit kita, keturunan kita dapat memenuhi hidup dia dengan sumber yang sumber semula jadi yang baik. So, pertambahan populasi manusia tidak memberi konflik kepada keperluan manusia untuk memelihara alam sekitar. Maksudnya walaupun populasi manusia bertambah, tapi alam sekitar tu tetap terjaga. Itu yang pentingnya pendidikan kelestarian alam sekitar. So kita tahu ancaman alam sekitar yang ada sekarang ni, ini teacher ambil contoh yang di Malaysia. Maksudnya gambar yang pertama, gambar atas ni adalah Tasik Chini kita sekarang. Tasik Chini sekarang walaupun dia di bawah orang kata UNESCO hutan simpan, tapi disebabkan tanah tu adalah milik peribadi, tanah di sekitar Tasik Chini tu bukan milik kerajaan, dia milik peribadi. Tapi jika orang tu tidak mempunyai kesedaran untuk menjaga alam sekitar, tengok apa yang berlaku sekarang. Pembalakan dan menyebabkan pencemaran yang besar kepada Tasik Chini sekarang. Okey, kilang-kilang kalau pengusaha tidak tak ada didikan kelestarian alam sekitar tu, so dia tak kisah pun dia bebaskan gas-gas yang beracun. Gambar yang tangan ni adalah gambar mikroplastik. Okey, pencemaran plastik yang kita guna disebabkan dia menjadi terlampau kecil dan dia boleh memasuki badan manusia semula. Okey, pencemaran air ni dekat Sabah. Okey, di mana di Sabah ada kawasan-kawasan penempatan yang tidak mengutamakan kebersihan laut. Okey, kebocoran tangki kapal. Okey. Malaysia juga mengalami masalah pelupusan sampah yang sangat besar dan kebakaran hutan. Okey, terutamanya bila dia nak tanah sawit. Maksudnya bila nak tanam, cara yang paling murah dan paling mudah adalah bakar keseluruhan kawasan. Itu yang dibuat oleh kilang pengusaha-pengusaha besar. Okay. So, apa kesan dia? Apa kesan ancaman itu kepada bumi? Kesannya ialah yang pertama kita tengok perubahan iklim dan pemanasan global.
Perubahan iklim bermaksud perubahan suhu, taburan hujan dan angin secara drastik. So, yang kita alami ribut, yang kita alami sepatutnya dulu kita boleh nampak kalau pengalaman teacher dulu boleh nampak bezanya musim panas, musim hujan. Okay, kalau kat Malaysia. Tapi sekarang dia dah bercampur sikit. Okay. Perubahan ini dapat dilihat daripada fenomena kesan rumah hijau. So kita akan tengok fenomena kesan rumah hijau tu apa nanti. Okay, kita tengok pada gambar ni bagaimana cahaya matahari dan tenaga haba memasuki bumi. Okay, pada permukaan atmosfera kita ada satu lapisan yang kita dipanggil lapisan gas rumah hijau. Okay, lapisan gas rumah hijau dia akan membentuk lapisan penebat haba pada atmosfera. Apabila cahaya matahari dan tenaga cahaya dan tenaga haba daripada matahari memasuki bumi, sebahagiannya diserap oleh bumi, oleh lautan, oleh daratan untuk kegunaan bumi. Sebahagian dia mesti dipantul semula, iaitu tenaga haba dalam bentuk inframerah, dia mesti dipantul semula keluar daripada bumi. Tapi bila berlakunya peningkatan gas rumah hijau pada atmosfera menyebabkan haba yang sepatutnya dikeluarkan balik ke angkasa tu tak dapat keluar. Maksudnya dia terperangkap antara lapisan ni. Bila dia terperangkap antara lapisan gas rumah hijau dengan permukaan bumi, so dia menyebabkan suhu bumi meningkat dan berlakunya pemanasan global. Sepatutnya dia berlaku secara semula jadi. So apa faktor yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau? Dan apakah gas rumah hijau yang terlibat? So gas-gas ini, karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, chlorofluorokarbon, ini adalah gas-gas rumah hijau kita panggil. Maksudnya gas ini boleh terkumpul pada lapisan atmosfera yang membentuk lapisan gas rumah hijau tu. So kita tengok apa aktiviti manusia yang membebaskan gas ini. Semua aktiviti pembakaran membebaskan karbon dioksida. Aktiviti penyahutanan, so bila kita tebang pokok tu kita kekurangan pokok untuk menjalankan fotosintesis. Sebab kita tahu fotosintesis dia akan serap balik semula karbon dioksida kan. So bila tak ada pokok, karbon dioksida tu makin banyak dekat atmosfera. Aktiviti penternakan membebaskan gas metana. Sebab bila organisma mati, kita memang membebaskan gas metana. Aktiviti baja membebaskan gas nitrogen oksida. Penggunaan bahan penyejuk yang ada dalam aircon, peti sejuk, membebaskan gas chlorofluorokarbon ataupun nama pendek dia CFC. Ni teacher ambil daripada buku teks. Tengok tingkat kebaikan ni. Kebaikan ni maksudnya jika secara semula jadi, kita memang ada lapisan gas rumah hijau. Itulah yang membantu organisma di bumi hidup, survive. Masalahnya sekarang lapisan itu semakin tebal. Ketebalan dia melebihi yang sepatutnya. Bila dia melebihi sepatutnya, nampak yang warna yellow ni. Yang yellow ni adalah tenaga haba yang tak dapat dibebas keluar ke angkasa. So bila tak dapat dibebas keluar, dia akan terperangkap pada antara bumi dan atmosfera. So suhu bumi akan meningkat
menyebabkan pemanasan global. Bila pemanasan global berlaku, aras air laut akan meningkat disebabkan ais di kutub cair. Okey, bila aras air laut meningkat, pasang surut berubah menyebabkan angin berubah. Okey, bila angin berubah, iklim kita berubah. So ribut taufan tu macam-macam lah berlaku. Dan bila suhu meningkat, walaupun suhu air laut tu meningkat 1 darjah, dia boleh menyebabkan kehilangan plankton, zooplankton atau phytoplankton yang pada di laut, so menyebabkan sumber ikan tu akan berkurang. Bila start je satu berkurang, so kita punya rantai makanan tu akan berubah. So teknologi rumah hijau ni telah digunakan oleh negara-negara yang beriklim sederhana. Maksudnya dia kurang menerima tenaga haba dan tenaga cahaya. So teknologi rumah hijau digunakan, maksudnya dia punya maklumat ini, konten ini digunakan dalam teknologi pertanian, yang mana petani-petani di kawasan negara ini dia membina rumah hijau. Tak sama rumah hijau yang dibina di negara iklim ni dengan yang apa yang kita tengok dekat Cameron Highlands semua tu. Walaupun rupa bentuk dia tu nampak sama, kalau kamu Google nampak sama, tapi dia punya material, bahan yang digunakan untuk membina tu lain. Sebab kalau negara-negara iklim sederhana ni dibina rumah hijau guna kaca. Bila diguna kaca, kaca ni membenarkan cahaya matahari masuk tapi dia mencegah tenaga haba daripada keluar. So, tenaga haba terperangkap dalam kawasan dalam rumah hijau supaya memberi suhu yang sesuai kepada tumbuhan untuk hidup. Terutamanya pada musim yang sejuk seperti musim luruh dengan musim sejuk. Matahari ada tapi haba tu rendah. Haba persekitaran tu rendah. So suhu, dia nak kekalkan suhu untuk pertumbuhan pokok ni, dia guna konsep teknologi rumah hijau. Okey, aktiviti penyahutanan dan menyebabkan kehilangan biodiversity. So konsep istilah penyahutanan ialah penebangan pokok secara besar-besaran. So bila tebang pokok secara besar-besaran ni menyebabkan kehilangan biodiversity. Biodiversity adalah maksud dia kepelbagaian organisma. Ingat masa kita belajar biodiversity tu, okay, bila kita tebang di hutan secara besar-besaran, kita clearkan kawasan tu, kita menyebabkan kehilangan habitat. Habitat tumbuhan, habitat haiwan. So kalau habitat tu tak survive, menyebabkan kepupusan. Bila kepupusan menyebabkan kehilangan biodiversity. Okay, sebab manusia ni dia buat penyahutanan, okay, dia tebang, dia clearkan kawasan untuk pertanian, untuk buka kawasan sawit, untuk buat rumah, untuk buat jalan raya, highway. So kesan-kesannya kepada manusia balik ialah hakisan tanah. Sebab bila hakisan tanah tu tak ada akar untuk mencekam struktur tanah, banjir kilat, perubahan iklim, kehilangan biodiversity, gangguan kita air dan kita nitrogen dan kehilangan kawasan tadahan air. So benda tu kita dah alami dah pun masa banjir besar Kelantan 2014. Okay. Sebab berlakunya kehilangan kawasan tadahan air pada kawasan hulu menyebabkan dengan penambahan hujan pada waktu tu menyebabkan dia tak dapat nak tahan, air tu tak dapat diserap masuk. Sebab bila kita tebang pokok, okay, permukaan tanah ni terdedah kepada angin dan
hakisan oleh angin. So bila tanah tu bila dia terhakis, angin sentiasa tiup, struktur dia jadi tak stabil, struktur yang permukaan atas. So bila hujan turun, satunya hakisan oleh air. Satu lagi, sepatutnya dia berlaku larut lesap yang baik. Tapi bila tak baik, dia akan menyebabkan hakisan dan sungai akan semakin cetek sebab ada tanah termendap. Bila sungai makin cetek, aras air sungai tu akan jadi lagi tinggilah, secepatlah berlakunya banjir. Bila tanah terdedah, dia akan larut dengan air hujan. So menyebabkan banjir kilat. Kehilangan biodiversiti. Keberagaian organisma boleh hilang disebabkan yang pertama, hujan asid, pemburuan hidupan liar secara haram, pencemaran habitat. Hujan asid yang mana hujan asid menyebabkan struktur tanah, pH tanah dan pH air berubah. Pemburuan hidupan liar secara haram dan pencemaran habitat. So kita tengok aktiviti manusia yang seterusnya adalah eutrofikasi. Eutrofikasi boleh buka sama-sama dengan teacher muka surat 127. Okey, 127 yang atas tu eutrofikasi. Eutrofikasi ni bermaksud ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien. Bagaimana dia boleh kaya dengan nutrien? Bila kita buat pertanian berdekatan dengan kolam ataupun sumber air, baja daripada tanah pertanian, baja yang kaya dengan nitrat dengan fosfat. Nitrat dengan fosfat kan, nitrogen dan fosfat tu makronutrien kepada tumbuhan. Ingat kita belajar bab 3 dulu, baja NPK. So sisa nitrat dan fosfat dia boleh larut lesap dalam tanah dan dialirkan ke sungai. So bila baja itu mengalir ke sungai, dia akan meningkatkan pertumbuhan alga pada kolam tersebut. Alga kan tumbuhan. So bila air itu kaya dengan nutrien, alga akan tumbuh dengan banyak. Bila alga tumbuh dengan banyak, dia menyebabkan permukaan kolam dipenuhi oleh alga. Yang kolam yang atas dia hijau penuh. Ledakan alga menutup permukaan kolam. So bila tutup permukaan kolam, dia menghalang cahaya matahari daripada tembus air kolam tu. So pokok yang tenggelam, pokok yang berada di dalam kolam tak dapat buat fotosintesis. Bila dia tak dapat buat fotosintesis, tumbuhan mati. Bila tumbuhan mati, tumbuhan tu perlu diurai oleh bakteria. Bila tumbuhan mati, ikan mati. Ikan mati, tumbuhan mati, penguraian dia menggunakan bakteria. So bila bakteria mengurai sisa organik ni, tumbuhan dengan ikan yang mati ni, penguraian bakteria secara aerob menggunakan oksigen. Bila bakteria tu mengurai dengan kehadiran oksigen, menyebabkan oksigen terlarut dalam air semakin rendah. Bila oksigen terlarut semakin rendah, kita panggil BOD, keperluan oksigen biokimia
BOD air itu akan meningkat sebab oksigen dia terlalu rendah, maka BOD tinggi, nilai BOD-nya tinggi. Okay, bila kurangnya oksigen, nilai BOD kita panggil tinggi sebab keperluan oksigen tu jadi tinggi. Okay, faham eutrofikasi? Ada soalan? So far? So far so good. Okay, so far so good. Mama, we go for the school di tempat. Okay, so faktor-faktor yang menyebabkan eutrofikasi, so bagaimana tasik itu menjadi kaya dengan nitrogen? Okay, yang pertama sisa deterjen, sabun basuh kita ada fosfat. Yang paling utama adalah kebun lah, kawasan pertanian, okay, kawasan peternakan, najis haiwan, sisa kumbahan yang tidak terawat. Air yang terawat pun boleh menyebabkan eutrofikasi sebab najis kita pun mempunyai nitrat dan fosfat. Okey, kawasan pembinaan dan kawasan pengelombongan. So semua ini boleh menyebabkan sengat ataupun tasik menjadi kaya dengan nutrien. Anggapan manusia selama ni dia ingat bila buang je dalam air, air itu akan mengalir kan. Bila mengalir tu macam makin jadi bersih. Dia tak sedar yang nutrien tu boleh menyebabkan oksigen dalam air itu berkurang. So, kita tengok keperluan oksigen biokimia, bahasa singkat dia BOD. Okay. BOD ni bermaksud jumlah oksigen yang diperlukan untuk organisma mengurai bahan organik dalam air. Okey. Kalau BOD itu tinggi, bermaksud kualiti air rendah. Air yang paling tercemar, BOD dia paling tinggi. Sebab apa? Sebab banyak bahan organik, banyak proses penguraian berlaku. Air paip rumah kita, BOD dia paling rendah sebab air dia kurang tercemar. Paling tidak tercemar. So paling rendah, paling tidak tercemar sebab kandungan oksigen terlarut tinggi. Proses penguraian tidak berlaku. Tak ada bakteria. Okay. So ni konsep yang memang kamu kena pegang sebab kira soalan dilema lah ni, BOD ni. Okay, aktiviti yang seterusnya. Okay, setakat ni kita dah masuk gas rumah hijau, kesan rumah hijau, termasuklah pemanasan global, eutrofikasi. BOD ni teacher tertinggal sikit. Sebenarnya maklumat dia, tambahan ialah tahap BOD ni kita guna untuk mengukur tahap pencemaran air. So bahan yang kita guna adalah larutan metilina biru. Larutan metilina biru tu boleh mengesan kandungan oksigen dalam sampel air. So kalau nanti kita masuk sekolah, kita akan buat eksperimen 128, 129. Okay. So aktiviti manusia yang menyebabkan pesan yang seterusnya adalah pencemaran udara. Maksud pencemaran udara adalah peningkatan bahan cemar dalam udara. So peningkatan bahan cemar ni dia menjejaskan kehidupan organisma. So apa contoh bahan cemar? Kalau daripada pembakaran kenderaan bermotor, nitrogen dioksida, karbon monoksida, plumbum, asap dan jelaga, gas hidrokarbon. Kalau bahan pencemar daripada kilang industri,
sulfur dioksida, nitrogen oksida, debu, karbon monoksida dan karbon dioksida. Okey, kalau bukan terbuka, gas karbon dioksida, asap dan jelaga. So ini adalah bahan pencemar dalam udara. So kita nak tengok kesan yang menyebabkan hujan asid. Okey, daripada kenderaan dan perindustrian, pembakaran kedua-dua ni membebaskan gas sulfur dioksida, gas nitrogen oksida dan gas karbon monoksida. Sekarang ni kita nak tengok dua gas ni. Dua gas ni kita sebut sebagai gas berasid. Gas berasid ni bila dilarut dalam wap air dekat awan, okay, dia larut, dia akan membentuk asid. Sulfur dioksida adalah asid sulfurik. Nitrogen oksida, asid nitrik. Bila dia bertindak balas dengan wap air, H2O yang ada di atmosfera, so bila berlakunya kondensasi pembentukan hujan, hujan yang turun tu adalah hujan yang mengandungi asid. Asid sulfurik dan asid nitrik. So kesan dia, hujan asid ni dia akan menyebabkan pH air akan menjadi rendah. Okay, air akan menjadi berasid menyebabkan hidupan akuatik mati. Tanah, pH tanah akan menjadi rendah. So bila pH berubah, kesan dia pokok akan mati. Kalau pokok tu tak sesuai dengan pH itu. Okay. So kesan yang seterusnya adalah pencemaran terma. Pencemaran terma bermaksud kemerosotan kualiti air akibat penyingkiran haba berlebihan ke dalam air. Macam mana boleh berlaku pencemaran terma ni? Sebab berpunca dari pembebasan air panas. Okey, daripada kilang, stesen jana kuasa elektrik, reaktor nuklear dan pantulan haba bangunan bercermin. Okey, pencemaran terma ni kilang guna air untuk sejukkan dia punya generator. So bila air tu dah mendidih panas, dia nak lepaskan adalah caranya lepaskan ke dalam laut ataupun sungai. Okey. Air panas tu sebenarnya dia boleh mengganggu suhu kolam ataupun sungai. So apa kesan dia? Bila suhu persekitaran kepada hidupan akuatik berubah, maka dia mengganggu proses biokimia organisma tersebut. Menyebabkan pembiakan terjejas. Sebab suhu air berubah tu menyebabkan dia punya waktu dia nak menetas telur berubah, waktu pembiakan dia terjejas. Okay, kematian serta-merta jika perubahan suhu yang mendadak menggalakkan pertumbuhan alga, BOD meningkat. Okay, BOD akan meningkat kerana alga tumbuh dengan banyak, konsep yang kita belajar tadi, konsep BOD tadi. Okay, so air panas pun boleh menyebabkan pencemaran terma kepada kawasan sungai. Okay, seterusnya kita masuk pencemaran bunyi. Bagaimana pencemaran bunyi boleh mengganggu dan menyebabkan keburukan kepada kesihatan manusia dan haiwan. Jangan kita ingat manusia je mengalami masalah ni, haiwan pun sama. So punca bunyi adalah daripada kawasan perindustrian, kawasan penerbangan, kenderaan dan industri muzik. So bunyi yang nyaring dan kuat ni boleh menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, kemurungan dan penyakit kardiovaskular. So sebenarnya kalau yang kata manusia ni buat konsert dekat tepi tasik yang ada
ada hidupan dalam tu, ada ikan. Sebenarnya bunyi daripada aktiviti manusia tu pun boleh memberi kesan kepada haiwan. Okey. Seterusnya, kesan ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey, kita sedia maklum, peningkatan jumlah manusia di bumi ni memang meningkat secara kata apa? Mendadak. Okey, secara umum, kalau mengikut negara, ada negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk dia seperti China dengan Singapura. Tapi kalau secara umum, peningkatan jumlah manusia memang meningkat. So bila manusia meningkat, manusia ni perlukan rumah, perlukan makanan, perlukan tanah untuk buat jalan raya, perlukan tanah untuk membuat pembangunan. So apa manusia buat? Manusia akan tebang pokok, bersihkan kawasan. Manusia bila dia buat penyahutanan, dia akan menyebabkan kehilangan habitat kepada haiwan, menyebabkan pemanasan global kepada bumi. So kesan tu balik kepada manusia. Bila manusia menyebabkan ekosistem yang tidak terancang ni berlaku, kesan kepada ekosistem ni, kesan kepada manusia balik adalah penyakit. Kekurangan sumber air bersih. Okay, sebab sungai tercemar, laut tercemar. So kena buat teknologi pula untuk dapatkan air bersih untuk manusia itu balik. Pencemaran, termasuklah pencemaran air, pencemaran tanah. So sebab itulah pentingnya pendidikan kelestarian alam sekitar ni. Sebab nak mendidik murid supaya nanti dia bila kamu besar, kamu mempunyai satu nilai untuk menjaga alam sekitar. Okey, kita dah habis untuk hari ini. Hari ini masuk satu subtopik saja, 10.1. Okey, ancaman alam sekitar. So, ancaman alam sekitar yang pertama, soalan dia adalah nyatakan 3 aktiviti manusia yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. So, contoh boleh bagi banyak aktiviti manusia. Bagaimana aktiviti pertanian dapat menyebabkan kematian hidupan akuatik? So ini adalah konsep eutrofikasi. Eutrofikasi ni boleh keluar soal jawapan di 10 markah solid untuk esei. So kamu kena huraikan. Kalau yang ni baru dapat 1, 2, 3, 4. Tak banyak lagi. Okey, 3. Bagaimanakah peningkatan gas rumah hijau menyebabkan peningkatan suhu bumi? Okey, peningkatan gas rumah hijau menyebabkan peningkatan suhu bumi ni adalah konsep kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau tu pun boleh datang selalu dia combine lah. Punca, kesan, cara mengatasi 10 markah. Okey. Wajarkan kepentingan mengekalkan ekosistem sungai. Ini boleh datang 10 markah. Bezanya soalan macam ni dengan soalan BM ataupun kamu tak ada moral. Masalahnya bila student ataupun calon bio dengan calon BM tu dia, bila BM kamu kena buat huraian, fakta dan huraian. Kalau bio, kamu kena bagi fakta-fakta bio sahaja. Kamu tak payah buat huraian. Tak payah buat. Kalau dia nak kepentingan sahaja. Tak payah hurai cara mengatasi apa semua, tak payah. Dia hilang markah kat situ. Itu yang teacher alami bila tanda esei soalan ni. Sebab bab ni bab favourite murid. Memang favourite calon untuk jawab masa SPM nanti. Tapi masalahnya bila dia menjawab lawan arus sikit lah. Dia menyebabkan kehilangan markah yang besar lah. Sebab calon rasa dia dapat jawab. Tapi bila kita tanda, hilang markah banyak. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan?